Hatta kita angkat tangan tu pun Allah izin boleh angkat tangan tau. Dia ilham suruh angkat tangan tu. Dia juga ilham apa nak keluar pada mulut kita. Doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahmaluhu nahmaluhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina habibina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita lanjut pada muka surat 51 pada kalam hikmah yang ke-10. Kalam hikmah yang ke-10 di bawah tajuk ikhlas adalah jiwa amal ibadat lahiriah. Ikhlas adalah jiwa amal, jiwa ataupun ruh kepada amal itu sendiri. Kalau tidak ada ikhlas, maka amalan itu kosong, mayit, tidak hidup. Maka penting kita kena lihat pada sudut ikhlas. Tentang ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah ta'ala anhu telah merumuskan dalam kalam hikmahnya yang ke-10 sebagai berikut: Al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amal lahiriah itu merupakan gambaran yakni bentuk-bentuk yang berdiri tanpa nyawa. Sedangkan arwahnya ialah keikhlasan. Jadi amal-amal ibadat kita ni kita faham daripada kalam hikmah ni seumpama bentuk badan yang tidak ada nyawa. Ikhlas itulah ada ruh dia. Jadi tidak ada ikhlas, maknanya sembahyang kita tu, contoh kita kata sembahyang kita itu jadi mayat, bangkai. Macam mana nak hubung dengan Allah? Tidak ada kontak dengan langit, tidak ada kontak dengan Sidratul Muntaha, tidak ada kontak dengan alam mulki, alam langit, alam izzah, alam lahut, alam jabarut, tak ada kontak. Inilah artinya yang dikatakan tadi ini. Sembahyang itu, salat itu tidak boleh mengawal kita, menolong kita, mencegah daripada kemungkaran. Tak mampu mencegah. Sebab itu Nabi kata dalam satu hadis, Rasulullah menyebut, kalau sekiranya seseorang yang bersembahyang itu masih tidak boleh mencegah kemungkaran, masih tidak menjauhi daripada fahisyah, maka dia belum sembahyang lagi. Itu dia. Itu ada hadis Nabi. Belum sembahyang lagi. Sembahyang tu tak boleh cegah dia. Duk mencuri tang tu lah. Ya. Duk bohong tang tu lah. Ya. Duk kecoh tang tu lagi. Maknanya sembahyang itu belum mencegah dia. Artinya sembahyang itu mati. Kenapa mati? Kerana sembahyang itu tidak ada ikhlas. Ikhlas tu adalah ruh dia, nyawa kepada ibadat itu sendiri. Ini kita faham, kita kena tahu macam itu, kena cari ikhlas. Ilmu ikhlas. Wajib kena cari ilmu ikhlas, bukan sunat, wajib lagi. Kalau tidak, amalan kita semua rompong, kosong, tidak ada ruh, tidak hidup. Pengertian kalam hikmah ini dapat kita lihat sebagai berikut, bahawa sekalian amal kebajikan apapun saja adalah laksana patung-patung atau gambaran-gambaran berbentuk yang kosong daripada ruh jiwa.
Kerana itu, maka tidak ada artinya, bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana juga kebalikannya, yakni ada ruh tetapi tidak ada wadahnya pun tak boleh. Ada ruh tak ada wadah, ada ruh tak ada badan pun tak boleh. Oleh kerana itu, amal ibadah yang diterima oleh Allah, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat menjadi persiapan kita di akhirat nanti, ialah amal-amal ibadat, amal-amal ibadat yang mengandung keikhlasan di dalamnya. Ikhlas yang telah disebut dalam kalam hikmah tadi sifatnya adalah umum. Ikhlas ini umum, tapi ada yang khusus, mencapai pada macam-macam ikhlas yang sesuai dengan tingkatan macam-macam manusia selaku hamba Allah. Ikhlas ni dia ikut kita punya keimanan, dia ikut kita punya ilmu, bergantung kepada ilmu kita, bergantung kepada amal kita, bergantung kepada iman kita. Maka yang pertama disebut sebagai ikhlasul ibad. Ulama tasawuf telah membahagikan kepada beberapa tingkatan iman, tingkatan ikhlas, iaitu pertama ikhlasul ibad dipanggil. Ikhlasul ibad maksudnya keikhlasan yang terdapat pada sebahagian hamba Allah yang melaksanakan amal-amal kebajikan di mana bersih daripada dalam hatinya penyakit riak. Ini tingkatan yang pertama. Tidak ada riak. Riak ni artinya ada motif yang lain daripada Allah. Yang kita faham kata riak ni mempamerkan ibadat, show off, orang putih kata, tunjuk kepada orang. Yura'unan nas la yadhkuruna Allah ila qalila. Mereka hanya mempamer, tunjuk kepada manusia, mereka tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit. Kalau sembahyang tak mana dia ingat tu? Tang takbir, Allahu Akbar, aku sembahyang fardu subuh kerana Allah, tang tu dia ingat. Jatuh roh akbar, habis otak dia fikir lain, betul tak? Dia tak ingat dah. Kerana jiwa tidak ada kontak dengan Allah, jiwa itu tidak kontak dengan Allah, macam mana nak rasa zikir ingat kepada Allah? Dia tak ingat dah. Mula-mula dah masuk takbir saja. Itu sebabnya dimasukkan ikhlas tu, dimasukkan ikhlas lillah ta'ala, dimasukkan dalam takbir. Tapi dia bukan syarat niat. Kita niat sembahyang ni 3 saja. Qasad, ta'arud, ta'yin, 3 tu saja. Qasad, aku sembahyang, usalli. Ta'arud, fardu. Ta'yin, subuh. Itu saja. Aku sembahyang fardu subuh, sah. Dah ada dia punya syarat dah. Syarat kepada niat itu. Niat tu rukun. Dia punya syarat kena ada 3. Muqaranah yang pertama, qasad. Muqaranah yang kedua, ta'arud. Muqaranah yang ketiga, ta'yin. Nampak tak? Dia kena ada 3 muqaranah dalam tu. Dalam niat kita tu kena ada 3 muqaranah. Ya. Pertama, qasad, aku sembahyang, usalli. Kedua, ta'arud, fardu. Muqaranah yang kedua. Yang ketiga, muqaranah ta'yin, subuh. Aku sembahyang fardu subuh. Nak dapat jamaah, makmuman. Nak dapat jamaah, imaman. Tak pasang makmuman, tak pasang imaman, tak dapat jamaah. Tu saja, sembahyangnya sah. Tapi seorang. Tu saja. Jumaat kena. Jumaat ta'yin, nafsah dia panggil. Qasad, ta'arud, ta'yin, ta'yin nafsah. Dia ada 4 muqaranah. Sembahyang Jumaat. Itu dia. Itu fiqah dalam ngaji sampai ke situ. Dia kena faham halus. Nampak ya? Aku sembahyang fardu Jumaat. Makmum ta'yin nafsah, imaman ta'yin nafsah. Nampak? Tak ada ta'yin nafsah, tak sah. Untuk 1 rakaat saja. Bukan 2 rakaat. Untuk 1 rakaat saja. Sebab 1 rakaat tu fardu, 1 rakaat lagi sunat ikut Jumaat.
Jadi kita sembahyang Jumaat 2 rakaat kan. Rakaat pertama aja wajib fardu, rakaat kedua sunat. Jadi rakaat kedua kita nak keluar atau ikut imam boleh? Tak mau. Kita nak berderah nak balik pergi kerja kan. Cepat sangat kot tu imam panjang lama sangat khatib dia baca khutbah panjang. Itu. Mai rakaat kedua aku bawa rakaat keluar pada imam. Habis. Dia satu rakaat mula saja fardu ain. Nampak tak? Rakaat kedua sunat. Kena faham begitu lah. Bukan dua-dua rakaat tu fardu lah. Bukan makna fardu ta'yin nafsah tu. Ta'yin nafsah tu bukan sembahyang dua-dua fardu. Dua-dua rakaat tu fardu. Tapi berjemaah, nampak tak? Berjemaah rakaat pertama saja fardu. Jemaah rakaat kedua sunat. Nampak tak? Itu dah. Itu artinya lah yang kita nak faham. Kita halusi sikit lah. Rangka tu kena kemah lah. Rangka ibadat tu kena kemah, baru kita boleh masuk ikhlas tu. Nampak tak ya? Fiqah tu kena kemah. Kalau fiqah tu tak kemah, tak ada apa-apa. Kosong lah. Kita tak boleh nak isi. Baik. Baik. Maka kata musannif, ikhlas yang pertama ikhlasul ibad. Ikhlasul ibad ni maknanya tidak ada riak. Tidak ada riak. Bila tidak ada riak, tidak ada motif yang lain daripada Allah. Tujuan dia tadi sembahyang tu, dia punya qasad tu hanya semata-mata Allah. Bukan kerana itu, bukan kerana ini. Macam sembahyang sunat duha. Nampak tak? Paling-paling ringan kita sembahyang sunat duha ni pasal nak murah rezeki. Nampak tak? Sembahyang sunat duha nak murah rezeki. Ini bukan ikhlas lagi ni. Belum ikhlas lagi. Sebab dia ada motif. Nampak tak? Motif dia rezeki. Betul tak? Hari ni orang duk baca malam-malam. Sebelum malam nak baca surah apa? Tabarakalladzi. Hari ni sudah banyak masjid baca, betul tak? Baca Tabarakalladzi pasal apa? Hindar daripada azab kubur. Ini belum ikhlas lagi. Belum. Nampak tak? Tak ada. Pasal apa surah lain tak baca? Yasin pasal apa tak baca? Nabi baca. Waqi'ah Nabi baca, pasal apa tak baca? Dukhan Nabi baca, kenapa tak baca? Alif Lam Mim Tanzil Nabi baca, kenapa tak baca? Sebab tak nampak dia punya sebab duniawi tak nampak, sebab peribadi tak nampak, sebab yang lain tak nampak. Nampak tak? Dia nampak Tabarakalladzi ni boleh terlepas pada azab kubur. Maksudnya bukan kerana Allah. Nampak tak? Dia pergi orang. Itu dia panggil riak. Itu maksud riak paling-paling kecil. Kita tak nampak. Nampak ya? Tapi kalau kita halusi, kerana Allah. Aku baca Tabarakallah ni kerana Allah. Surah ni Tabarak. Tak sebut pasal Allah tu. Isi kandungan dia sebab dia kena tadabbur, ya. Bila kita baca Quran kita kena tadabbur. Tabarakallah ini apa rahsianya sebab menjadikan surah ini antaranya boleh menyelamatkan seorang daripada azab kubur. Antaranya, banyak sebab lagi, bukan satu saja. Isi kandungan dia kita tengok dulu, kita baca isi kandungan dia dalam tu. Dia ada unsur-unsur tauhid rububiyah dalam tu. Ada unsur tauhid ubudiyah dalam tu. Ada unsur tauhid qasdu wal iradah dalam tu. Surah tu 3 tauhid ada dalam tu. Kalau kita tidak atasi, tidak hayati 3 tauhid ini, kita tak dapat tadabbur surah itu dengan sempurna. Itu tujuan dia. 3 tauhid inilah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur. Nampak tak? Tengok dia figurnya. Tadabburlah, tengok makna dia. Buka tafsir, tengok setiap surah ayat kita baca. Pasal apa? Ya, itu kelebihan. Orang baca Yasin malam Jumaat. Pasal apa baca Yasin malam Jumaat? Bukan nak bagi kat arwah, Itu bukan pasal nak bagi kat arwah. Nampak tak ayat? Malam tu turun segala arwah. Turun segala arwah daripada langit malam tu. Apa ada arwah yang turun daripada langit? Malaikat. Malaikat tu roh lah. Rohani, nuraniyah. Turun mari. Ya. Ada masuk dalam surah Yasin. Maka tu orang baca Yasin malam Jumaat. Kita baca Yasin malam Jumaat nak buat tahlil ya. Nampak tak? Tak nampak wajah. Kebesaran dia tak nampak. Ini kita panggil antara unsur-unsur riya yang bukan kerana Allah. Nampak tak?
Kalau kita faham isi kandungannya, kita baca, dah jadi kerana Allah. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Maka barang siapa yang bercita-cita mau bertemu dengan Tuhannya, ingin bertemu dengan Tuhannya, rindu bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan salihan, maka syaratnya hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan barang sesuatu apa jua ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tauhid itu kena ada. Jadi baca surah Tabarakalladzi, tauhid itu kena faham, 3 tauhid ni baru boleh lepas pada azab kubur. Ni tauhid tak ngaji saja kita sebut betul nak. Tetap mau lepas pada azab kubur. Hang siapa nak lepas pada kubur? Nampak dah ya. Tidak ada orang boleh lepas pada azab kubur. Nabi kata ketika Rasulullah turun mayat Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az turun, dia ni orang Yahudi masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jadi sahabat Nabi yang cukup kuat berpegang dengan amalan. Cukup kuat tauhid dia. Ya. Dan dia juga menjadi sebagai dai kepada orang-orang Yahudi. Nampak tak? Ya. Figure paling penting sekali untuk menyeru orang Yahudi masuk Islam, Sa'ad bin Mu'az. Dalam peperangan Ahzab dia kena duka, banyak sangat duka dia. Peperangan Ahzab ni antaranya orang-orang Yahudi ada yang jadi khianat belot. Khianat belot ya. Jadi maka ketika itu sesudah dah dapat tangkap depa ni Yahudi ni kat 700 orang. Bertanya kat Nabi nak buat apa? Nak buat apa Yahudi 700 orang petang dapat tangkap ni? Yahudi kita tanya ke Sa'ad. Nabi suruh tanya ke Sa'ad. Ha? Ya Sa'ad, dia bertanya kat Sa'ad nak buat apa? Rasulullah suruh tanya kepada Tuhan, apa nak buat depa ni? Sa'ad kata apa? Bunuh semua, bunuh. Bunuh semua dia kata. Dengan tahu habis bunuh 700 orang. 700 Yahudi bunuh habis. Nampak tak? Atas arahan daripada Sa'ad, Nabi bagi mandat langsung kepada Sa'ad kerana dia belot kepada Islam. Nampak tak? Pengkhianat kepada Islam. Bila khianat ni bukan mukmin lagi. Khianat ni adalah munafik, betul tak? Tiga ni bukan mukmin. Pertama cakap bohong, memang bukan mukmin. Orang cakap bohong dia tukar mukmin jadi munafik. Tukar nama dia. Kedua dia khianat. Maka daripada mukmin jadi munafik. Ya. Yang ketiga janji mungkir. Wa idza wa'ada akhlaf, bila janji dia mungkir janji, tukar daripada mukmin jadi munafik. Jadi orang munafik ni boleh sembelih tu yang kita sembelih 700 orang tak atas arahan Sa'ad. Lepas dia keluar arahan tu, Yahudi yang 700 orang pun disembelih habis, pancung, dia pun mangkat masuk dalam liang. Masa nak masuk dalam liang tu, Nabi tengok dia masuk dalam liang, kubur tu himpit dia. Kubur himpit dia. Nabi kata tidak ada orang seorang pun boleh lepas daripada azab kubur. Nampak tak? Kalau boleh terlepas, Sa'ad dah terlepas dah. Sa'ad pun tak terlepas. Baik. Tapi himpit kubur ni ada dua macam himpit. Nampak tak? Tu dia nah. Satu himpit habis, Nabi tunjuk tangan antara jari dengan jari ni. Hancur habis tulang-tulang rusuk dia. Nampak tak? Satu himpit lagi sayang. Kan? Tu mak kita peluk juga kan, sakit tak kan? Ayah kita peluk kita, sayang dia. Bumi itu ibu kita, ibu kita. Bila kita masuk kubur, kita orang yang saleh, bumi itu rindu kat kita, dia akan peluk kita. Itu maksud kata tadi himpit. Nampak? Himpit orang yang beriman, himpit orang yang kafir ni tak sama. Wrestling himpit je orang main wrestling ya, dia patah tulang rusuk. Itu bukan himpit sayang, himpit nak bunuh. Itu orang kafir lah.
Peluknya ibu pun himpit juga, peluk ayah pun peluk kita erat-erat, sayang peluk. Bukan sakit, sayang. Dua macam peluk lah, faham? Itu maksud kita himpit kubur, faham? Jangan takut lah. Tapi kena ada takut dulu lah, takut tukar jadi himpit lain. Maka tu kita kena bawa iman masuk kubur. Nampak ya? Bagi Allah sayang kat kita, kubur lebih-lebih lagi ibu kita sayang kat kita. Ya, itu di antara yang kita nak sebut. Balik kepada apa yang kita baca tadilah. Maka kata musannif yang kata tadi ni, ikhlas yang pertama, yakni beramal tidak maksud sebagai memperlihatkan kepada orang bahawa ia beramal baik secara langsung atau secara tidak langsung. Juga tidak ada dalam hatinya maksud-maksud duniawi, nampak? Seperti supaya dihormati orang lain-lain sebagainya. Macam tadilah baca surat Al-Waqi'ah, pasal apa? Murah rezeki. Semayang sunat duha, pasal apa? Murah rezeki. Dia tak nampak Allah, bukan kerana Allah, ya. Kalau kita kalau kita orang berbudi dengan kita kerana ada motif dia. Kalau kita tahu kita tak seronok kan, ya, dia mai ziarah kita dekat-dekat undi, dia mai ziarah kita, nampak tak? Sebelum undi dia tak ziarah pun, nampak, ya. Kita tahu lah dia ni ziarah ni bukan kerana dia mau kat aku, dia suka kat aku, kerana nak ambil hati aku supaya aku boleh undi dia. Tu contoh lah kata jalan dia kan, biasa lah. Tu dia 5 tahun tak nampak, ni hujung-hujung baru nampak. Nampak tak? Tu lah. Ini maknanya kita dah tahu motif dia bukan kerana Allah. Tapi satu orang mari jauh, dia mari ziarah kita, lama saya tak jumpa ustaz, nampak? Saya rindu dekat ustaz. Tu saya mari juga, nampak? Tu lah, sampai kita dengar pun sejuk kan, ya. Punya jauh dia mari kerana nak jumpa kita. Tak ada apa-apa pun yang dia nak hajat kepada kita. Sama juga kita berbudi kepada ayah ibu kita, kepada orang tua kita. Apa sebab? Sama juga si ayah juga sayang kepada anak, si ibu sayang kepada anak. Tidak ada motif apa-apa, nampak tak? Ya, 10 anak, seorang dua saja dia bagi tumpuan, lepas yang tu terbaik sikit, dia perlu bagi layan lebih sikit dia, nampak tak? Ya, itu dia sayang lebih sikit lah. Bagi perhatian, tak betul lah, kena sama kerana Allah. Sebab tu dalam hadis mengatakan ada 7 orang nanti dinaungi Allah di Arash besok. Di bawah Arash ada naungan itu kita akan duduk di bawah tu, ada 7 macam jenis manusia yang akan berada di bawah naungan itu. Antara yang 7 tu, dia cinta kerana Allah, dia benci pun kerana Allah. Itu baru betul, nampak tak? Dia cinta kerana Allah, dia cinta satu orang kerana Allah, dia cinta satu benda kerana Allah, dia cinta rumah Allah kerana Allah, dia cinta sesuatu kerana Allah, dia benci sesuatu pun kerana Allah, bukan kerana motif kerana peribadi, tidak, ya. Ini antara yang kata tadi ni, ikhlas al-ibad dia panggil. Itu ikhlas, tingkatan ikhlas yang paling rendah sekali tu. Tu paling rendah tu. Lah, paling rendah. Baik. Jadi dia beramal itu meskipun tujuannya kerana Allah, tetapi adalah mengharap pahala daripada Allah, dijauhkan oleh Allah. Ada pahala. Tu ada pahala tu pun tak kenal lagi tu. Ini mengikut perspektif kacamata tasawuf lah. Bukan daripada maksud lurah. Daripada lurah makna ikhlas tu, kita buat satu benda ada sebab lain lah. Sebab Allah janji nak bagi syurga kepada orang beramal ibadah, betul tak? Tuhan janji ke banyak tempat, ayat-ayat wa'ad dia panggil, ayat-ayat yang Tuhan janji nak bagi pahala. Sebab tu Nabi kata kalau tidak kerana syurga, tidak akan ada orang yang beramal atas muka bumi ini. Itu dia, nampak tak? Itu maknanya tingkatan yang pertama. Boleh sebab Tuhan nak bagi syurga, tapi di segi kacamata tasawuf masih dianggap tidak sampai kepada mercu ikhlas lagi, kerana bukan kerana Allah, nampak tak? Ya, kerana makhluk. Syurga tu syahwat makhluk, betul tak? Syurga tu makhluk Allah, ya. Itu dia. Jadi maka itu sama jugalah, apa-apa pun kita buat mestilah ada motifnya kerana Allah. Jangan baca, jadi saya dah hafal lama dah ni,
Amal ibadah kita kerana qurbah, mendekat diri kepada Allah. Pegang itu satu sudah. Apa ibadah kita buat pun kerana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Habis. Bila dekat dengan Allah, semua dapat. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah punya segala-gala, Allah adalah Raja bagi segala Raja, Allah pemilik alam langit dan bumi. Kalau kita ada dekat dengan Allah, semua dapat. Apa lagi kita nak bimbang? Betul tak? Syurga Allah punya, kubur pun Allah punya, neraka pun Allah punya, Zabaniyah pun Allah punya, Ridwan yang menjaga syurga pun Allah punya. Betul tak? Kenapa kita nak buat kerana neraka, kerana syurga? Kita buat kerana Allah, sebab Allah punya semua. Ya, dia kena faham dulu tu. Jadi kalau kita buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah dekat dengan orang kaya, dapat semua. Dia ada kuasa, dia kaya, dia punya segala-gala. Kita suka kalau dah dekat dengan dia, habis semua dapat kita. Ini kita minta satu ya, lepas pada azab kubur, yang lain kita tak minta. Pergi je kan. Minta syurga, banyak lagi benda lain daripada syurga lagi yang lebih baik. Pasti dia minta syurga saja. Sebab tu dalam doa kita sebut Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa lagu tu. Doa tu dah lengkap masuk, tapi kita pergi spesifik pula, kita bagi kata spesifik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Rabbana taqabbal minna salatana. Dia perkecil lagi benda tu besarlah, dia perkecil lagi. Nampak tak ya? Salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Nampak? Pertama dia tak reti, dia tak kenal Tuhan tu. Kata, dia tolong hajat kat Allah nak bagi apa kat dia. Nampak tak? Betul tak? Ya? Tahu tak? Ya? Tuhan tak reti aku nak habaq kat Tuhan ni. Terima sembahyang aku, terima qiyam aku, terima rukuk aku, terima sujud aku. Awak Tuhan tak reti. Dah terima doa semua Tuhan terima lah, habislah. Sebab sembahyang tu ada dalam doa. Terima. Kita mengaji fiqah kita mengaji. As-salatu dengan salatun tu ada beza tau kan? Asal kalimah salatun dia ada tanwin. Ismun nakirah Arab kata. Maknanya doa. Makna salatun kalau tak ada alif lam, ta'rif. Alif lam definite noun orang putih kata. Kalau tidak ada alif lam tu, salatun maknanya doa. Pasang alif lam baru sembahyang. As-salatu, buang tanwin, kena baru satu dhammah. Itu mengikut tata bahasa Arab lah. Nampak tak ya? Salatun as-salatu. Kalau salatun nakirah, umum. Dia berarti doa. Itu umum kait dengan sembahyang. Kalau as-salatu makna kata adalah sembahyang. Af'alun wa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim syurutil maqsusah. Itu as-salatu. Beberapa perkara pekerjaan diawali dengan takbiratul ihram. Nampak tak? Disudahi dengan memberi salam, tertanduk kepada beberapa syarat yang tertentu. Itu as-salatu. Kalau salatun ad-du'a, ad-da'wat, satu benda yang kita minta. Nampak? Ada beza tak? Jadi sembahyang tu doa, doa pun sembahyang. Faham? Jadi kalau kita Nabi Ibrahim minta Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima daripada kami. Tuhan tahulah apa daripada kami ini. Daripada kami ni banyak benda. Kami sembahyang, kami puasa, kami zakat, kami haji, kami sedekah, kami mengaji, kami infak sabilillah, kami nahyu munkar, ma'ruf nahyu munkar. Nampak tak? Kami infak sabilillah, kami jihad. Itu artinya kami. Minna tu min. Dalam bahasa Arab, min tu dia panggil min al-bayyinah. Maknanya kita min yang meliputi seluruh perkara yang ada dengan kita. Ni doa abang kat Tuhan pula. Terima doa kami, terima sembahyang kami, terima puasa kami. Awak Tuhan tak kerti ya? They are giving special tutorial to Allah Subhanahu Wa Taala. Who are they? Wah, cakap putih lah. Oh, dia faham lah. Dia kena faham tu. Nampak?
Maka tu Nabi Ibrahim minta dah betul, dah perfect dah. Dalam Quran Nabi Ibrahim dah minta betul, dah tak silap. Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami terima daripada kami, innaka antas samiul alim, engkau mendengar dan engkau mengetahui. Engkau mendengar keluhan seruan kepada kami, engkau mengerti isi hati kami dan hajat kami. Cukup. Jangan ada bubuh benda-benda lain lah, bertambah. Sebab tak turun ayat tu. Quran turun macam tu. Nampak? Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina, tak apalah bubuh ya maulana, bubuh pirah tak apa. Tu dia pertambahkan. Wa tub alaina ya maulana. Tak apalah, tambahlah. Serupalah Allah, tak banyak, tak ada masalah. Tu tubuh nama Tuhan tak salah. Ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, dan terimalah taubat kami. Penting taubat. Kalau Tuhan tak terima taubat, apa pun dia tak bagi. Betul tak? Cukuplah. Very simple dan padat ayat Quran tu. Itu contoh kita nak bagilah, nak masuk ikhlas tu. Nampak ya? Jadi boleh faham ya? Maka dia kata musannif, ia beramal meskipun tujuan kerana Allah, tetapi mengharapkan pahala lain pada Allah, dijauhkan daripada oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, sekalian azab siksanya dan cubaan-cubaannya. Di samping hatinya mengandung maksud dan tujuan tadi juga, perasaannya berpegang bahawa dengan amal ibadah dikerjakan olehnya dapat mencapai maksudnya tadi. Jadi kita dah baca kalam hikmah yang pertama. Kalam hikmah yang pertama dah kita baca dulu kan. Tentang buka balik, tengok balik kalam hikmah yang pertama. Ya. Min alamatil i'timadil 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Tengok balik. Orang yang bergantung pada amal dia. Sebahagian daripada tanda berpegang bergantung pada amal. Dia minta kat Tuhan pasal dia dah kira dia buat amal dah. Nampak tak? Dia dah kira dia sudah beramal. Dia lupa kata amal tu pun Tuhan bagi. Ada satu anugerah. Kalau Tuhan tak bagi, dia tak boleh beramal tau. Tuhan tak bagi tenaga, tak bagi taufik, tak bagi hidayah, tak bagi inayah, tak bagi ilmu, dia tak boleh amal tau. Dia lupa. Jadi bila dia minta doa kepada Allah, minta sesuatu, pahala dan sebagainya, makna kata dia telah mengiktiraf amal ibadat itu daripada dia. Salah tu. Sebab tu kalam hikmah dia mari dulu ni. Kebijaksanaan, kealiman Ibnu Athaillah As-Skandari ini boleh susun, nampak tak? Perjalanan jiwa manusia dalam kalam hikmah. Ya. Tu yang kata Syekh Muhammad Abduh, Rektor Al-Azhar kata apa? Kalam hikmah ni, kitab hikam ni nombor 2 daripada Al-Quran. Nombor 2 daripada Al-Quran. Tu dia. Rektor Al-Azhar Syekh Muhammad Abduh. Nampak tak? Tu dia. Hebat. Sebab dia punya susun tu, dia boleh baca jiwa manusia. Letak perjalanan jiwa daripada awal. Kalam dia susun dia ikut tertib. Nampak tak? Kebijaksanaan dia luar biasa. Ya, itu yang kita sebut. Baik. Itu kita baca baliklah nah. Jadi maknanya amal ibadah yang kita buat tadi ini sebagai suatu tuntutan atas diri kita sebagai abdun. Kita ibadat ni sebagai abdun untuk mentahirkan ubudiyah. Itu saja. Nampak tak? Bukan sebagai syarat untuk dapat pahala dah. Dia hanya sebagai suatu pengelahiran, pengistiharan diri kita sebagai hamba Allah untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Kita beramal ibadat ini tuan-tuan kerana untuk menegakkan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Macam kita nak minta doa lah, Tuhan dah tahu dah apa kita nak minta. Kata Imam Ghazali, hatta kita angkat tangan dia pun Allah izin boleh angkat tangan tau. Dia ilham suruh angkat tangan tu. Dia juga ilham apa nak keluar pada mulut kita. Doa tu. Bukan daripada kita sendiri. Tak. Nampak? Itu Imam Ghazali kata. Jadi kita doa pasal apa? Untuk mentahirkan sifat ubudiyah kita, sifat abdi kita kepada Allah. Abdi kena minta kepada Tuhan, dia tak? Tak dapat tidak. Itulah maksudnya. Sebab Tuhan dah bubuh sekali dah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu berhajat kepada Allah. Confirm. Setiap detik saat, setiap ruang tempat, setiap ketika masa,
Setiap keadaan mana kamu berada, kamu sentiasa berhajat kepada Allah, tidak sunyi daripada hajat kepada Allah. Ini kita kena faham. Ma'rifah tu kena kemah. Tak kemah ma'rifah tu, ibadat kita tak sampai, tak makbul, tidak makbul, tak sampai. Sebab tu wajib sangat ilmu ni kita kena pelajari sebelum masuk kubur. Nah, itu kata tadi ni. Alhamdulillah. Sambung B. Maka kata tadi ini, di samping hati mengandung maksud dan tujuan tadi, juga perasaan berpegang bahawa amal ibadah dikerja olehnya dapat mencapai maksudnya tadi. Kerana itu maka hatinya tidak dapat dipisahkan daripada amal ibadah selaku perbuatan. Ini adalah tingkatan keikhlasan terendah daripada semua tingkatan ikhlasan. Ni baru ikhlas yang rendah ni. Ni yang kita baca ni baru rendah lah. Ada lagi ikhlas lagi tinggi. Jadi ikhlas yang pertama ni disebut sebagai ikhlas saudagar. Ikhlas saudagar, ikhlasul ibad. Nampak? Give and take. Orang putih kata, nampak? Ada ubi, ada talas, ada hari boleh balas. Itu dia. Itulah ikhlas ni. Tak mau. Tapi ikhlas ni sekurang-kurang kita kena masuk dulu. Tak masuk ikhlas ni, macam mana nak pergi tingkatan yang kedua? Kita kena ada tingkatan yang mula dulu. Tingkatan ni kita kena lihat, kita kena terlibat dulu. Itu tingkatan yang pertama. Baik. B. Ikhlasul muhibbin. Itu dia. Ini tinggi ya. Ikhlas ni yang dirasai oleh antaranya yang kita tadi ini terkenal sebagai seorang waliyah, Rabi'atul Adawiyah. Ikhlas di atas kecintaan. Ikhlas dalam tingkatan ini, ikhlas keikhlasan al-ibad dia panggil, ya. Dia lebih tinggi. Yang maksud dengan keikhlasan muhibbin kataan mahabbah, hubb, ya, ialah bahawa beramal ibadah itu bukanlah maksudnya kerana maksud mendapat pahala daripada Allah, dan juga bukan maksud menjauhkan diri daripada iqab, seksaan Allah apabila tidak menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya, tetapi maksud beramal itu ialah semata-mata tujuan membesarkan Allah dan mengagungkannya. Sebab itu kita mula sembahyang dengan takbir Allahu Akbar. Dia nak kembali kepada kebesaran Allah. Kita sembahyang tu kerana kita sembah ibadat kepada Allah kerana kebesaran membesarkan Allah. Nah, sembahyang tarawih ada zikir, ya, la yahu la apa, yang pertama la ma'bud la maqsud. Nampak tak? Itu dia. Ya, baru masuk ya azim, penghabis kita sebut. Betul tak? Makna kata ibadat kita buat tadi ini kerana semata-mata membesarkan Allah, bukan pasal motif lain. Pegang sebab Allah lebih daripada segala-gala. Ada hadis Nabi sebutkan, ada ahli syurga dah masuk syurga, dah dapat nikmat syurga, berbagai macam nikmat syurga yang luar biasa, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas di hati jiwa. Nikmat syurga yang luar biasa, dah dapat syurga. Nampak tak? Allah tanya lagi kepada penghuni syurga, apa lagi nikmat yang kamu mahu aku dah bagi dah luar biasa. Ahli syurga kata apa? Tak cukup lagi, yang ni semua kecil lagi. Kami nak tengokmu ya Allah. Tu dia. Nampak tak? Nikmat yang paling besar, lebih besar daripada syurga, lebih-lebih lagi indah daripada syurga, luar biasa, adalah Allah tu sendiri. Itu Rabi'atul Adawiyah. Dia pergi kutip bunga, pagi-pagi pergi kutip bunga. Tuan dia nak buat minyak atar, tuan dia buat minyak atar, tokek minyak atar lah tuan dia ni, ya. Dia turun pergi kutip bunga pagi-pagi. Kerja dia ringan ya. Tiap-tiap pagi hampir kutip bunga sudah buat mai kat aku. Dia duduk kutip bunga pagi-pagi, tiap-tiap hari duduk tengok bunga tu, dia duduk hidu bunga tengah wangi, dia nampak di sebalik bunga tu pencipta bunga tu, nampak. Dia nampak sifat jamal. Nampak tak? Sifat indah, cantik balik bunga tu. Dia kata ya, dia kata yang buat bunga ni tentu lebih cantik daripada bunga, tentu lebih harum daripada bunga. Nampak?
maka tu dia cari yang pencipta bunga. Itu yang kita rindu kepada Allah, nampak? Cinta dia datang langsung kepada Allah melalui bunga. Itulah jadi antara yang kata jadi ini sebagai satu minat. Siti Hajar ketika menikah dengan Nabi Ibrahim, dia dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Nabi menikah tak ada wali, tak ada tok qadi dah. Depa menikah sendiri dulu tu orang nabi-nabi ni. Ya. Kecuali Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad walaupun tak ada wali lah, tapi ada juga wali perempuan, ya, sepupu kepada Warakah bin Naufal, sepupu kepada Khadijah. Dia lah, ya, yang jadi wali. Ya, baca khutbah nikah dia baca khutbah nikah lah. Warakah bin Naufal cukup alim sungguh. Itu dia. Jadi bukan Rasulullah, kemudian dia menikah Rasulullah semua, tak payah pakai wali dah, tak payah pakai juru nikah, tak ada saksi. Terus aku nikahkan diriku kepadamu. Nampak? Itu Rasulullah punya special. Kita tak boleh dah, betul? Jadi maknanya apabila Nabi kita tengok tadi ini Siti Hajar dinikah oleh Nabi Ibrahim, Siti Sarah bubuh bunga kat dia. Nampak tak? Gantung bunga atas kepala, atas leher. Nak bagi nampak lebih halus, lebih ayu, itu dia. Nampak tak? Itu jadi budaya sampailah kepada masyarakat Indonesia sekarang. Kita tengok cukup banyak bunga. Masyarakat Hindu ni asalnya daripada kedatangan Nabi Allah Ibrahim lah, turun jadi Hindu ni. Nampak tak? Ya, Nabi Ibrahim daripada Ibrahim lah turun jadi Hindu, lepas sembah berhala. Nampak tak? Ya? Cuba kita cek balik nama-nama Tuhan dia kan ada hubung kait dengan Nabi Ibrahim AS. Tapi daripada sembah berhala kufur lah habis. Nampak tak? Tak jumpa Allah lah, putus. Dan dalam masyarakat Hindu apa yang paling banyak? Bunga. Pagi itu dia Rabi'atul Adawiyah punya bawa sampai kepada masyarakat Indonesia kena bunga. Masjid tokong mereka kena ada bunga sampai sekarang. Ya, bukan kata tokong, masjid di Indonesia akan penuh dengan bunga-bunga. Tanam pokok. Kita tidak tanam pokok bunga keliling. Jadi kalau tanam pokok bunga keliling masjid tak salah lah. Itu satu budaya yang baik. Nampak ya? Sebab kita ambil daripada asal bunga tu. Yang kata Rabi'atul Adawiyah tadi, menghidu bunga, tengok bunga, dia nampak kecantikan di sebalik bunga itu. Yang mencipta bunga tentu lebih. Dia cari pencipta bunga, dia tak cari bunga. Nampak? Jadi dia buat apa pun kerana Allah. Nampak kebesaran sifat jamal. Sifat jamal ni ada mana tuan-tuan? La ilaha illallah. Tu mengaji sifat 20 La tu sifat jalal. Ilaha illa. La ilaha tu sifat jamal, cantik. Illa sifat kamal. Allah sifat qahar. Ada 4 sifat. 4 sifat lah. La sifat jalal. Itu dia. Allahu, dia saja. Ilaha sifat jamal, cantik. Ada 11 sifat. Dalam tu ada 6 sifat. Ya, 5 dalam la, 6 dalam ilaha. Ya, sama', basar, kalam. Sami'un, basirun, mutakallimun. Nampak tak? Cantik seseorang tu kerana 3 ni lah. Kecantikan seorang manusia kerana 3 ni, betul tak? Sama', basar, kalam. Pertama telinga, dia dengar hal bagus-bagus, jadi orang bagus ya. Manusia jadi bagus kerana 3. Bukan pasal kaki tangan lah, bukan pasal bentuk rupa dia lah, bukan pasal pakaian dia lah, bukan pasal kemewahan dia, bukan pasal pangkat jawatan dia, tidak. Tapi kerana telinga, dia dapat mendengar yang baik-baik. Apa yang dia dengar tadi ini membentuk peribadi dia sebagai seorang yang baik, betul tak? Kedua, basar, mata, lagi penting. Ya, mata, dia mengambil banyak iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar, Tuhan kata. Ambil iktibar oleh kamu wahai orang yang punya mata. Nampak tak? Iktibar maknanya kita mencari kebesaran kemuliaan Allah pada alam jagat raya. Nampak? Ya. Jadi kalau mata itu sudah nampak kebesaran Allah, dia akan jadi hamba Allah yang soleh. Itu mata.
Itu kata cantik tu, kita jamal tu nampak. Yang ketiga, sifat kalam, mulut, nampak tak? Paling besar mulut ni, dia tak? Orang dia ni semua bagus, tapi kalau ingat tang dia punya mulut ni kan tak harus buat baik tu dah. Dia orang Melayu kata kan, dia ni semua bagus lah. Orang bagus suka tolong orang, tapi mulut dia lah, ya Allah, habis drop to the earth, nampak tak? Tak boleh ambil kira, flatten to the earth terus, tidak ada masalah. Mulut. Tapi satu orang punya bagus ni tadi, dia ni lah, mulut juga kemai, mulut dia juga baik. Kita nak terlepas pada azab kubur, tuan-tuan, jaga mulut tau. Orang jaga mulut ni terlepas pada azab kubur. Memang sah. Orang yang bagus mulut dia, manis mulut, mesra mulut, Tuhan pelihara, tidak ada azab kubur dia. InsyaAllah mati hari Jumaat, InsyaAllah boleh mati hari Jumaat. Jaga mulut. Saya tengok dah 11 orang lah, dalam ingatan saya ada 11 orang lah, betul bukti dia. Tu salah seorang daripadanya pak menekan pada orang perempuan saya. 11 orang tu, antara seorang 11 tu, seorang tu pak menekan orang perempuan saya dah. Nampak tak? Mulut dia, ya Allah, tak pernah bercakap, jarang nak bercakap, tapi dia mengajar bercakap dulu saya lah. Tapi bila tak mengajar, mulut dia tak rapat, tak cakap. Sepatah tanya, sepatah jawab. Sepatah tanya, sepatah jawab. Tak cakap pasal orang, tak cerita pasal apa-apa kelebihan pun. Nampak tak? Itu dia. Bila mati, pergi tanam dia jatuh hari Jumaat. Lepas semayang Jumaat, dia baca khutbah. Habis baca khutbah, dia turun tu. Dia balik rumah, dia pergi klinik, mati di klinik. Nampak tak? Dalam ayat semayang, dalam jubah, mati hari Jumaat. Disimpan mayat, orang duk gali kubur tu. Cerita saya ada gali kubur, Ustaz. Siapa kat saya ada gali kubur, Ustaz. 21 tahun undertaker. Nampak lah dia ni. Tu dia, saya tak pernah jumpa kubur dulu ni. Pasal apa? Tak ada sebiji batu pun dia kata. Pasiak semua. Tu dia. Dia korek tak jumpa sebiji batu pun. Batu pasiak tu tak jumpa. Semua pasiak tu pasiak. Bahasanya tanah kubur tu. Jadi terai. Tu dia. Sampai Tuhan layan dia. Kubur dia jadi lagu kapet. Nampak? Sambut. Pasal apa mulut? Plus. Itu dia. Sebab mereka orang perempuan. Alhamdulillah. Tuhan bagi kat dia satu rahmat. Kita nak cemburu, tahu tak? Kita pun minta, ya Allah, aku jadi rutan. Jaga mulut lah. Nampak tak? Ya? Jangan sembang kosong, jangan cakap sia-sia. Sia-sia, duduk apa? Pak Mat saja, duduk saja. Jangan duduk saja. Cerita tu tak boleh. Kalau orang duduk saja ni memang tak terlepas pada azab kubur. Nampak tak? Buat apa? Saja. Tak boleh. Nampak tu? Sebab orang beriman, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Quran kata, karakter orang beriman ni yakni mereka, kata Allah, dia perkara yang sia-sia dia orang jauhi, tak dekat. Itu dia punya karakter. Benda sia-sia jangan buat. Semua benda buat mesti ada sebab, mesti ada pesan. Sampai Tuhan kata, afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa. Apakah kamu kira aku buat kamu ni tidak ada sebab, tidak ada pasal? Sampai Tuhan tanya balik apa? Ma'antum ilaina turja'un, dan kamu tidak akan balik kepada aku. La, ada pasal. Orang yang beriman tahulah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak engkau jadikan tiap-tiap soal ini sia-sia. Ada pasal, ada sebab. Ini konteks kita dengan Allah. Allah pun kata kita bukan sia-sia, kita pun sambut balik. Apa Tuhan buat tak sia-sia? Baru betul nampak tak? Ya? Ini kita ambil faham. Baik, balik kepada ikhlas muhibbin tadi. Keikhlasan tingkatan ini, yang kata tadi, ini beramal bukan maksud kerana maksud mendapat pahala, ataupun bukan maksud menjauhi daripada iqab, siksa, tetapi maksud beramal itu semata-mata tujuan membesarkan Allah, mengagungkannya. Oleh kerana itu maka seorang wali Allah yang terkenal dengan nama Rabi'atul Adawiyah, dia kata apa? Ma'abadtuka khawfan min narika wala tama'an fi jannatika.
Aku tidak menyembah engkau ya Allah kerana takut daripada neraka-Mu. Itu dia. Dan pula tidak menyembah engkau kerana loba pada syurga-Mu. Dah, bukan pasal syurga pun. Itu dia. Nampak tak? Dia mau lugu tu lah. Jadi kita nak buat macam mana? Semata-mata untuk mendekatkan, sahabat banyak kali dah. Kita ibadat ni kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qurbah dia panggil. Sembahyang, aku sembahyang fardu, qurbah dekat kepada Allah. Baca tabarakalladzi, qurbah dekat dengan Allah. Amal ayat kursi hari-hari, qurbah kerana Allah. Zikir, qurbah kerana Allah. Puasa, qurbah kerana Allah. Sedekah, zakat, qurbah. Semua niat dekat dengan Tuhan. Habis. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, semua dapat. Tak payah minta. Dia tak. Itu cerdik. Itu nama dia betul. Betul tak? Ni kita doa untuk Tuhannya, baca tabarakalladzi, ada doa pula. Lepas baca tabarakalladzi, baca doa pula. Ya Allah, jauhkan diri daripada azab kubur apa semuanya. Awak Tuhan tak reti ya. Banyak pasal dia azab kubur. Ni tuan-tuan mari kuliah ni. Tuan-tuan duduk dalam kuliah subuh, kuliah apa pula? Majlis ilmu ni seolah-olah tuan-tuan berada dalam taman syurga. Nabi kata dah. Ya, apabila kamu berjalan, kamu berjumpa taman syurga, hendaklah kamu masuk. Seperti Malaysia pernah sebut dulu bagaimana di Syria. Di Syria ada masjid tu sekarang, tak ingat nama masjid tu. Imam masjid tu adalah cucu kepada tok dia. Tok dia dulu ni penggali kubur. Undertaker jugalah penggali kubur. Tok dia ni. Nampak? Kerja duk gali kubur pagi petang siang malam. Satu hari satu perempuan mai habaq kata. Dia kata, ni Pak Su tolong gali kubur Ustaz. Ada orang mati. Berapa orang? Nampak tak? Tu dah. Ada seorang mati. Dia tak abang siapa perempuan tu. Dia pun gali dalam kubur. Bila dia gali kubur tu, dah siap dia gali kubur, dia nampak satu pandangan dalam kubur. Dia nampak taman syurga. Pingsan. Syurga, taman syurga, tak ada contoh macam, tak ada contoh boleh tengok di bumi. Pingsan dalam kubur. Dia sedang balik. Nampak tak? Dia babak mayat. Orang muda simpan. Habislah. Duduk pula satu minggu, lepas satu minggu perempuan tu juga dia beritahu dah. Nampak tak? Turun gali satu kubur dia. Ada orang mati. Dia pun gali pula. Kali kedua dia gali kubur tu, siap kubur dia gali, dia nampak taman syurga. Dia tak pingsan dah lah, sebab dia bisa tengok pertama kali dah. Pertama kali tengok dah, kali kedua tak pingsan dah. Tapi dia merasai sesuatu yang sangat penting. Pasal apa kubur ni jadi taman syurga? Baru dia tanya kat makcik lah. Perempuan mai habaq dia. Makcik ni siapa yang mai habaq dia? Dia kata makcik ni ibu kepada dua orang tadi. Yang mati mula tu adik tu dalam menuntut ilmu. Dia mati dalam ketika menuntut ilmu. Abang tu pula, dia ni adalah seorang petani. Tapi dia sponsor adik dia mengaji, nampak tak? Hantar duit apa semua adik nak mengaji. Selamat orang mengaji lah. Dua-dua dapat taman syurga tu dia. Nampak tak? Tuan-tuan sekarang ni kalau matilah. Nampak? Tak ada buat dosa lain lagi, taman syurga. Satu orang tua saya tengok tadi, saya pernah sebut tadi, 96 mati dah majlis ilmu. Anak dia 3 spesialis. Anak dia ramai lah, tapi 3 orang tu spesialis perubatan. Seorang bahagian X-ray, seorang bahagian kardiak, ya, seorang lagi bahagian apa nama ni, urologi. Hak laki-laki pun ada. Tiga-tiga dia tahu anak dia tiga-tiga ni sibuk. Dia bagi kerja kat dia. Pagi hampa kena hantar aku pergi masjid sebelum subuh, nampak? Waktu duha hampa pergi ambil aku balik. Nampak tak? Saat ni duha hampa hantar aku lagi sekali, lepas asar dia ambil. Petang saat ni sebelum maghrib hantar, lepas isya dia ambil. 3 kali 6 trip. Anak dia sibuk 3-3 orang tu. Dia tak kacau yang lain tau, dia kacau yang sibuk. Dia berkata, ya bagi perintah kita kena buat. Tapi dia pasti spesialis, mana boleh tinggal kerja, nampak tak? Macam mana pun nampak kena ambil aku. Dia pun cari orang lah. Terpaksa gaji orang. Dia ambil. Skut time, kereta duduk kubur depan rumah.
Pasal apa tuan-tuan? Dia suka duduk di masjid, satu dia suka mengaji. Dia cukup dahagi mengaji sungguh-sungguh. Sampai dia minta aku nak mati dalam ketika mengaji. Biar aku tengah duduk mengaji lah aku mati. Nampak? Betul Tengah dia ikut kuliah maghrib, mati. Mati tentu sengap kitab di depan, kitab kuning. Masya Allah, taman syurga. Kena pula malam Jumaat pula dia mati. Cantik sungguh. Itulah. Ini di antara beberapa perkara yang kita dah jumpa. Saya dah tengok sendiri, jumpa sendiri. Lagi-lagi mengukuhkan kita punya pegangan, nampak? Majlis ilmu dengan tinggal, tuan-tuan. Sebab tu Sayyidina Osman pesan, seminggu satu Jumaat sekali. Jangan lepas pada majlis ilmu. Nampak? Satu Jumaat sekali. Maknanya seminggu sekali lah. Paling minimal lah. Kalau rajin bila lebih. Nampak tak? Itu dia. Duk jual apa? Duk jual bawang, minyak, duk jual pasar malam ya. Seminggu tutup 2 kali mengaji. Untung satu malam dekat 2,000. Greenwich tutup dekat 2,000. Untung. Tapi tutup mengaji. 2 kali aku nak pergi mengaji. Nampak tak? Tu, no? Hari ni dia tak payah mengaji lah. Orang lain tolong jaga, tak menjaga pergi bawang. Dia pula jadi ada satu syarikat, dia import bawang pula daripada luar. Oh, tu dia. Satu kapal dia punya bawang. Masa tu dia duduk kerja pelabuhan lagi lah. Saya tahu lah, nampak lah. Bawang, bawa bawang. Siapa punya? Orang kita punya. Saya pun cari dia. Jumpa. Tengok riwayat dia macam mana. Rupanya dia mula daripada mengaji, memuliakan majlis ilmu, tuan-tuan. Nampak tak? Tu dia. Tuhan bagi rezeki dia. Boleh pergi haji lah. 4 kali haji. Dah tak jumpa lah. Sejak sebelum PKP jumpa sekali, bila tak jumpa lah. Wallahu a'lam ada ke tidak. Allah saja amat mengetahui. Kelebihan majlis ilmu, tuan-tuan. Murah rezeki. Afiah tubuh badan. Orang sakit-sakit dia patut pergi mengaji. Jangan sakit tak pergi mengaji. Nampak? Sebab dia boleh membawa kesembuhan kepada penyakit. Malaikat turun, ya Allah bagilah sihat orang ni. Antara doa malaikat, tiap-tiap kali majlis ilmu malaikat turun, buka sayap. Malaikat akan doa kita, berbagai-bagai doa. Yang tu orang tak tanya, doa apa malaikat doa? Orang tak pernah tanya apa kat saya. Yang tanya seorang budak tanya. Seorang budak sekolah tanya kat saya. Dia kata malaikat doa apa ustaz? Saya kata hang seorang tanya kat aku tu kah? Orang tua berapa banyak tak tanya kat aku hadis ni. Ada 11 macam doa malaikat minta kat kita tu. Salah satu daripadanya, sembuhkan penyakit dia kalau dia sakit. Itu dia, nampak tak? Murah rezeki dia. Kalau kau orang rezeki dia, kau bercukup dan kau berlebihkan rezeki dia. Itu dia. Nampak? Ya. Kau beri ketenangan kepada dia, bawa ketenangan bagi dia, sentiasa tenang, sering. Orang putih panggil sering ni makna kata bukanlah kita tenang, kita sengap, tak dengar apa, yang tu lain. Sering ni, orang putih kata sering tu makna kata tenang yang main lagu mana kalut pun dia boleh terima dengan hati yang lapang. Nampak tak? Tak terkejut. Orang habaq yang dia jadi orang tak terkejut. Nampak tak? Abdullah bin Abbas, orang habaq dekat dia, sepupu dia meninggal. Dia tengah duduk sembahyang tu. Dia kata kita buat ibadat bagi habis semua. Dah habis semua baru dia pergi tengok mayat. Dia dah nampak. Tu tak apa, mayat tinggal dulu dia kata. Kita buat kerja Allah. Allah punya lebih dulu. Jalan macam biasa kita jalan, nampak tak? Tak ni baru pergi tengok mayat. Baru keluar air mata, menangis, nampak. Ni habis semua tinggal. Jadi pasal semua tinggal sampai makan tak boleh. Ini bukan tenang. Itu bukan tenang nama dia. Belum lagi sering kita ambil bahasa orang putih baru kita faham dah tenang. Ni nampak ya? Kalau tenang saja kita kata orang Melayu kita tenang apa? Tak dengar apa-apa, tak dengar bising, tenanglah. Tak. Dia hangduk dalam bisi pun dia tenang, hangduk dalam kalut pun dia tenang, datang masalah bala musibah pun dia tenang, nampak tak? Dia tak pernah goyah. Itu artinya satu kata dia panggil dalam bahasa Arab sakinah. Sebab tu Nabi ketika dalam gua Hira dan gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq, nampak tak? La tahzan innallaha ma'ana. Nampak? Jangan duga cita. Kena tenang tu. Allah bersama dengan kita. Nabi kata kat Abu Bakar As-Siddiq, nampak tak? Ya, maka Allah turunkan sakinah dalam hati dia, sakinah. Lepas tu kita minta kepada Allah. Doa saya minta tadi kan dia baca,
Allah maftah lana abwabul khair, bukalah pintu-pintu kebajikan. Abwabul barakah, pintu berkat. Abwabul rezeki, pintu rezeki, ya. Minta doa tu penting tu, ya. Ya. Abwabul sakinah, pintu ketenangan sakinah. Abwabul afiyah, sihah, minta kepada Allah. Masa ni nak minta. Betul lain kita tak minta. Subuh jemaah tu paling penting tuan-tuan. Pilah sembahyang subuh jemaah tu jangan tinggal. Kok mana baik huk baik keruk, sembahyang subuh jemaah jangan tinggal tuan-tuan. Cukup besar dia punya berkat kata nak abang, ya. Sebab ada dalam tu semua. Habis waktu tu habis, naik matahari betul. Nampak tak? Bila naik matahari orang sembahyang pula sunat syuruk sebagai tanda syukur. Sembahyang sunat syuruk tu syukur, tahu makna dia, lebih kepada kesyukuran kerana Allah telah berikan kita keberkatan yang luar biasa. Tadi kita dapat sembahyang subuh kan, keberkatan luar biasa. Syuruk tu artinya syukur kepada Allah. Dia kena faham naik sembahyang sunat syuruk ni pasal apa. Nampak tak? Kena tanyalah sebab-sebab dia. Kerana menzahirkan kesyukuran kepada Allah sebab aku dah diberikan Allah tadi nikmat barakah sembahyang subuh jemaah. Dia tu dah nampak. Dan kita nak sambung daripada kita punya ingatan kepada Allah, sembahyang pula sunat duha, sebab subuh dengan duha putih, tak ada waktu. Tak kata putih jangan ingat Allah langsung lah. Malu kita kepada Allah, ya Allah Tuhanku, duha ni pun kau bagi kat aku. Nampak? Ya? Kita punya tinggi, kita punya integriti masa tu tinggi. Antara subuh naik matahari sampai duha tu kita punya integriti tinggi dah masa tu. Kita kena syukur, ya. Efisiensi kita pun naik tinggi. Jadi bila kita buat ibadat, kita kena syukur kepada Allah lagi. Syukur itulah kita sembahyang sunat duha. Nampak tak? Bukan pasal nak rezeki. Rezeki Tuhan tahu dah, kita ngaji dah 4 rezeki kan. Kita ngaji 4 rezeki kan. Tahu dah 4 rezeki, tak timbang. 3 dah confirm. Nampak tak? Ya. 3 tu dah tentu. Bukan lalang nak jadi padi. Itu 3 dah tentu dah. Nah, kalau rezeki secupak tak akan jadi segantang. 3 tu confirm dah. Hak nombor 4 tu kita cari. Nombor 4 tu. Nombor 4 tu ada ayat 1000 dinar. Betul? Baca ayat 1000 dinar kena mengaji bab ni lah. Ni gantung buat serina, minta laris laku. Apa ni? Ya. Bubur besar 1000 dinar restoran besar. Minta laris penjagaan. Itu bukan doa laris penjagaan. Nampak tak? Doa tu nak beritahu kepada kita, kata Allah tanggung rezeki kamu langsung kalau kamu takwa kepada Allah. Nampak tak? Nah, gantung frame besar-besar, doa tak sembahyang, duk tengok kedai. Nampak tak? Habis mau rezeki macam mana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang ni rezeki. Rezeki apa namanya? Tuan-tuan dan puan-puan dah beritahu, rizqun maw'ud nama dia. Rizqun maw'ud, rezeki yang Tuhan janji. Yang ni malaikat Mikail tak tulis dalam perut masa kita 4 bulan, tak tulis. Tak tulis. Sebab yang ni Allah punya langsung. Nampak tak? Dia akan bagi kepada siapa hamba-hamba dia yang bertakwa kepada dia. Nampak tak? Betul? Tak ada had, tuan-tuan. Rezeki ni tak ada had. Jangan baca dia punya profession, jangan baca dia punya ijazah, jangan baca dia punya kemampuan, jangan baca dia punya. Rezeki ni daripada Allah. Dia bagi rizqun maw'ud. Tak jangka. Ya? Tak jangka. Rezeki yang dia tak duga, Allah akan buka pintu jalan rezeki. Nampak? Senang-senang je. Ya? Rezeki itu mai cari. Bukan dia cari, rezeki itu mai cari dia. Itu bagi rizqun maw'ud. Nah, sembahyang subuh jemaah jangan tinggal. Sembahyang subuh jemaah jangan tinggal. Nampak tak? Dalam tarekah, kami masuk tarekah dulu untuk guru pesan satu ya. Hampa mula masuk ni 2 waktu hampa mesti buat sembahyang jemaah. 2 waktu. Jangan tinggal. Subuh jemaah, isya jemaah. Jangan tinggal. Yang lain tu hampa ada urusan luar, tak apalah. Subuh kita nak matahari, kita datang mana lah. Dia tak? Tuan-tuan tak mungkin takkan ada tempat tuan-tuan sendiri. Kita bergerak bekerja, kita berada di mana-mana. Tu mana suara masjid yang jumpa sembahyang lah. Tapi subuh kita keluar daripada rumah, bukan keluar daripada gua. Isya balik ke rumah. 2 waktu ni mesti daripada rumah, betul tak? Maka tu kena sembahyang masjid, sembahyang berjemaah. Nampak tak?
Ya, jaranglah orang ada di luar. Subuh mesti keluar daripada rumah, takkan keluar daripada gua. Betul. Semua orang keluar subuh daripada rumah kan? Ada keluar daripada gua, keluar pada mana-mana, turun pada bukit. Tak. Nah, kecuali orang kerja malam lah. Orang kerja malam night shift tu lain cerita lah. Kalau umum semua manusia keluar pada rumah, maka tu sembahyang subuh di masjid lah. Masjid kita. Nampak? Aisyah pun begitu je. Aisyah memang nak kena balik rumah nak tidur. Dia dah. Tak gitu. Sembahyang Isya di rumah, maka itu 2 waktu ni kena jaga berjamaah tuan-tuan, confirm. Tuan-tuan jaga 2 waktu ini tidak ada masalah. Dalam semua problem akan ditanggung oleh Allah. Tuhan tanggung problem kita. Nampak? Dia bagi problem, dia tanggung problem, dia selesai problem. There's no problem that you can run off from. Itu dia. Boleh faham tak? Jadi macam orang putih sikit. Baru sedap. Saya suka ikut Ustaz Osman Al-Muhammadi. Dia pun begitu ya. Ustaz Osman Al-Muhammadi. Oh, sebab ada term yang kita kena guna bahasa Inggeris lebih sedap. Boleh faham InsyaAllah. Tu kita nak ambil kira. Sambung dengan keikhlasan tadi. Kita ambil ikhlas muhibbin, kita ambil di sini lah. Jadi maka kita baca tadi, ma'abadtuka khawfan min narika wala tama'an fi jannatika. Aku tidak menyembah engkau ya Allah kerana takut daripada nerakamu, dan pula tidak menyembah engkau kerana loba pada syurgamu. Demikian kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Dengan ini teranglah bagi kita bahawa keikhlasan dan tingkat ini sudah tidak dipengaruhi oleh nafsu dan maksud-maksud berbau nafsu dan dunia. Tak ada lagi. Dia terus kepada Allah. Kerana apabila masih ada maksud beribadah kepada Allah kerana mengharapkan kesenangan, kebahagiaan di hari kemudian, berarti ikhlas kita belum sampai ke tingkat ikhlasul muhibbin. Bagaimana tingginya nilai keikhlasan dalam tingkatan ini, maka Rabi'ah melukiskan ketinggian dalam syair-syair sebagai berikut. Kulluhum ya'budunaka min khawfi nar wa yarawna an-najata haddan jazilan. Semoga semua mereka manusia menyembah engkau ya Allah, kata Rabi'ah dalam syair dia. Semua manusia menyembah engkau ya Allah kerana takut pada neraka, dan mereka melihat keuntungan yang besar pada terlepas daripada siksa-siksaan, bukan karenamu ya Allah, bukan kerana Allah. Ya, itu kita makna kita telah cacat dalam satu bab tauhid, dia panggil tauhidul wujud. Kita cacat dalam satu ni, tauhidul wujud tu kita dah cacat. Boleh faham. Kemudian dia kata lagi, au bi an yaskunul jinana fayahdhu biqusurin wa yashrabu salsabila, atau mereka bermaksud supaya dapat mendiami syurga-syurga loka, maka mereka beruntung mendiami istananya dan dapat minum salsabil, air bening daripada sungai syurga. Ibadat kita semua pasal itu. Laisa bil jinani wan nari hadun ana la abtaghi bihabbi badilah. Tidak adalah arti keuntungan bagiku dengan mendapatkan syurga dan jauh daripada neraka, kerana aku tidak menghendaki ganti dengan apapun saja selain cintaku kepadamu ya Allah. Cantik. Jadi kita buat kerana cinta. Apa benda pula tuan-tuan, urusan dunia sekalipun, kalau kita buat kerana cinta memang sempurna. Betul tak ayat? Apa benda pun kita buat kerana sayang. Ambil umumlah, secara sayang umumlah. Sifat sayang tu ada pada kita sebab kita mari pada Tuhan, pada alam arwah dulu. Kita sudah terjangkit dengan sifat itu, kita bawa turun. Jadi pendek kata, apa-apa kita buat kerana sayang, benda kita buat kerana sayang akan jadi sempurna dan orang pun suka. Kita buat apa benda pun kerana sayang. Kita hadiah satu benda ke orang kita sayang kat dia, bukan hadiah pasal ada motif. Nampak? Itu dia. Itu Khalifah Umar Abdul Aziz, anak dia punya birthday. Anak punya birthday, dia punya menteri lah. Menteri dia, treasurer dia, menteri sudah hadiah satu cincin. Nampak tak? Kat budak tu. Dia panggil menteri dia balik. Hang bagi cincin tak ada. Pasal anak orang lain tak bagi. Nampak? Oh, anak aku birthday hang bagi cincin. Anak orang lain tak bagi. Tu menteri-menteri lain pun ada juga, ada anak-anak. Pasal hang tak bagi kat dia. Nampak tak? Maknanya kata hang bukan bagi kerana kebesaran kemuliaan Allah, tapi yang bagi kerana kepentingan hang atas diri aku, sebab aku amir. Nampak tak? Tu kata orang utara ni nak jack lah. Nampak ke? Tak betul. Ambil balik je ni.
Tu dia. Tu lah. Ini kelebihan yang ada kepada Umar bin Aziz. Dia nak bagi tahu kata tu. Tak katalah kalau kita bagi kerana kita cinta, kita sayang satu orang, jauh mana pun kita berjumpa. Aku teringatkan aku cukup sayang juga. Ni benda ni pun aku cukup sayang. Kata pula Nabi, kita nak satu benda yang kita sayang, kita bagi ke orang, itulah sedekah yang paling tinggi sekali. Aku pun ada satu ni je benda ni aku cukup sayang. Tapi aku sayangkan lebih pada benda ni, aku suruh pergi pegang. Oh, kita dengar, kita ambil benda tu, kita terima. Betapa jiwa kita tadi dalam macam itulah kita dengan Allah. Sebab kita tahu Allah memuliakan segala-gala kepada kita, segala nikmat, segala amal, segala ilmu dan segala keimanan kita terima kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka balas langsung kerana Allah, bukan kerana lain. Maka itu dekat ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takat itulah insya-Allah kita akan sambung pada ikhlas arifina, lagi tinggi. Lagi tinggi ya. Ikhlas arifina. Yang ni tingkatan yang sampai kepada Nabi-Nabi Rasul-Rasul lah ya. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.